Bila rapat sikit dengan van tersebut, apa yang dia nampak, dekat dalam van tu tak ada orang. So dia pun just berlalu pergi je lah. Assalamualaikum guys, welcome back to Career Series. Kepada yang baru sampai ke channel ni, kalau korang minat dengan konten-konten yang ada dekat dalam ni guys, korang boleh tekan butang subscribe. And kepada yang dah lama dengan Career Series, Carol ucapkan terima kasih banyak-banyak guys. Jadi dalam video kali ni, kita akan discover satu kes kehilangan dan juga satu kes pembunuhan dalam masa yang serentak. Seorang gadis cantik daripada US yang bernama Gabby Petito, berumur 22 tahun. Dan dia adalah merupakan seorang Insta famous dekat Instagram guys. Untuk beberapa hari yang lepas, seluruh internet sedang mencari dia. Status dia sebagai seorang orang yang hilang telah membuatkan ianya menjadi viral yang teramat sangat. Sebelum kita mulakan video ni dengan lebih panjang, Carol akan bagi orang kata tu mukadimah lah, ataupun summary ataupun ringkasan daripada full story ni guys. Kes ni melibatkan dua orang. Yang pertama, Gabby Petito yang merupakan mangsa dalam kes ni, dan yang kedua adalah boyfriend dia, Brian Laundrie, yang merupakan suspek utama kepada kes ni. So guys, cerita dia, Gabby dengan Brian pergi bercuti dengan menaiki sebuah camper van sejak bulan Jun yang lepas, pada tahun ni bulan 6. And then beberapa minggu yang lepas, iaitu pada 1 September, Brian balik daripada percutian tersebut berseorangan tanpa Gabby. Brian dia pergi balik dekat rumah mak bapak dia tanpa Gabby guys. Patutnya diorang ni balik saing, sebab pergi sama-sama, patutnya balik pun sama-sama. But Brian balik tapi Gabby tak balik lagi. Dalam pada masa yang sama, sebelum Brian balik ke rumah tanpa Gabby tu, Gabby didapati tidak dapat dihubungi oleh keluarga dia. Family dia tu macam lost contact dengan Gabby sebelum Brian balik ke rumah dia lagi. Beberapa hari yang lepas, iaitu pada hari Ahad 19 September 2021, satu mayat telah ditemui dan keluarga Gabby mengesahkan itu adalah jasad Gabby Petito. Tapi the problem is, polis masih tidak dapat apa-apa information daripada Brian Laundrie sebab dia sempat melarikan diri dia guys. And semasa video ni dibuat, kes ni masih dianggap belum settle. This is an unsolved case until now guys. Kalau korang dah ready, jom kita pergi ke cerita timeline perjalanan percutian dia ataupun pengembaraan dia bersama dengan Brian Laundrie. Gabby merupakan seorang bekas farmasi technician. Farmasi technician tu adalah orang yang tolong ambilkan ubat, ataupun dia punya tugas tu dia akan call doktor, dia akan susun stok ubat yang baru sampai ataupun susun stok ubat yang dah nak expired. Itu adalah antara kerja-kerja farmasi technician guys. Dia dah berkawan dengan Brian sejak daripada sekolah menengah lagi. Dia bersekolah di Bayport Blue Point High School yang berada di Long Island dekat bandar New York guys. Dekat situlah diorang ni kenal-kenal dan diorang mula menjalinkan hubungan yang akrab, yang rapat. Gabby dan Brian memulakan diorang punya perjalanan ke sebelah barat US dengan menaiki sebuah camper van yang kecil. Bermula pada bulan Jun 2021, kira diorang macam nak jalan-jalan bersama and nak confess cinta masing-masing. Selama perjalanan tu berlangsung, diorang merekodkan memori yang sangat indah, and kemudiannya diorang akan post gambar or short video dekat dalam Gabby punya Instagram account dengan menggunakan hashtag #VanLife. VanLife ni biasanya akan digunakan oleh pengembara-pengembara yang suka untuk mengembara dengan menaiki van. Diorang akan tidur, diorang akan lepak, diorang akan makan, semua dekat dalam van yang diorang bawa tu. Benda ni adalah salah satu aktiviti yang menyeronokkan sebenarnya guys. Bila kita pergi lepak dengan kawan-kawan atau dengan orang tersayang, kita tak payah pening fikir tempat tidur kita dekat mana. Just fikir makan and fikir duit minyak saja. Yang lain semua dah siap sedia dekat dalam van. Gabby ni dia ada satu YouTube channel yang baru je dia buat, tapi sepanjang diorang mengembara tu, Gabby hanya sempat upload satu video sahaja dekat YouTube channel dia guys. Dekat dia punya Instagram, dia mempunyai seramai 1 juta followers ramai babe. Sepanjang pengembaraan diorang tu, memang kita boleh nampak lah diorang punya journey tu dipenuhi dengan kebahagiaan, keceriaan dekat dalam diri Gabby. Tapi guys, pada penghujung bulan Ogos, followers dia dah boleh nampak yang Gabby dah mula tidak mengupload apa-apa jenis posting, termasuklah gambar, video dan juga Instastory. Pada masa tu jugalah keluarga dia dah mula tak dapat berkomunikasi dengan Gabby secara langsung. Bila di message tak di reply, bila di call tak diangkat. Suddenly just hilang macam tu je. Padahal sebelum-sebelum ni, Gabby ni paling tidak pun 2-3 hari sekali Gabby akan update dekat mak dia, akan sentiasa message mak dia. Tapi ni dah lebih dari 2
2 minggu dia tak update apa-apa. Benda ni mendatangkan kerisauan dekat family dia, terutama sekali mak dia lah. Mak mana yang tak risau kalau anak tak reply, tak jawab call? Mesti mak takut kalau ada something happen dekat anak diorang kan. Lalu risau orang mak. Jadi pada 11 September 2021, mak bapak Gabby mula membuat laporan polis ke atas kehilangan anak mereka. Pencarian ke atas Gabby mendapat liputan yang sangat luas, sama ada dalam ataupun luar negeri US. Detektif internet pun turut join untuk selesaikan kes kehilangan Gabby ni. Jangan ingat detektif internet tak boleh pakai. Sebenarnya banyak kes-kes yang telah diselesaikan oleh orang biasa ataupun orang ramai. Gelar mereka ni sebagai detektif internet, macam Kiru cakap tadi. Banyak kes yang polis tak boleh settle tapi dapat disettlekan oleh orang biasa, guys. Jadi polis pun dia sometimes ada ambil juga teori-teori yang dibuat oleh detektif internet bagi membantu siasatan mereka. Kalau tak, kadang-kadang diorang pun mati akal juga nak fikir teori-teori apa yang akan berlaku kan. So diorang terpaksa pakai juga. So polis pun mulakan siasatan daripada tempat terakhir kedudukan Gabby, iaitu diorang start cari daripada Yellowstone, and then diorang akan pergi kepada Grand Teton National Park, yang di mana tempat itu adalah antara tempat-tempat terakhir yang diorang percaya Gabby pernah ada dekat situ sebelum dia dilaporkan hilang. Kes kehilangan Gabby telah menarik minat ramai orang untuk mengetahui tentang apa yang berlaku terhadap diri dia. Sikit demi sikit rahsia berjaya dibongkarkan oleh orang ramai, termasuklah hubungan dia dengan boyfriend dia yang nampak macam acuh tak acuh, okey tak okey kebelakangan ni. Walaupun terdapat banyak lagi kes orang hilang, tapi kes ni adalah antara kes yang masih lagi berjalan, masih lagi dalam siasatan, dan juga orang ramai turut membantu dalam pencarian dia. Salah seorang YouTuber yang bernama Bethany telah berjaya merakamkan satu video yang di mana dia terserempak dengan camper van milik Gabby. Camper van tu bukan milik Brian camper van tu Gabby yang punya, guys. Video ni dirakamkan pada 27 Ogos, iaitu selepas 2 hari Gabby tidak dapat dihubungi oleh mak dia. Video ni dirakamkan dekat Grand Teton National Park, iaitu tempat tu memang tempat orang selalu bercamping, selalu beriadah dengan kawan-kawan or family diorang. Antara tempat yang famous lah. Bethany cakap masa dia lalu dekat sebelah van tu, dia macam nak tegur lah dengan owner van tu, tapi bila dia rapat sikit dengan van tersebut, apa yang dia nampak dekat dalam van tu tak ada orang. So dia pun just berlalu pergi je lah. And then after that, video ni pun telah diberikan kepada pihak berkuasa, dan video ni adalah antara bahan bukti yang utama yang digunakan oleh pihak polis untuk mengesan kedudukan Gabby. Video ni berjaya membantu pihak polis untuk mengecilkan lokasi pencarian tau. Kalau tak ada video ni, diorang terpaksa meluaskan pencarian yang akan melibatkan ramai lagi orang untuk turun membantu dalam pencarian tersebut. So this video memang sangat-sangat membantu pihak polis, guys. Pada 18 September, media telah mengesahkan bahawa Brian Laundrie telah melarikan diri daripada pihak polis. Pada 19 September, iaitu pada keesokan harinya, Gabby telah berjaya ditemui, tapi jasad dia ada, nyawa dah tak ada, guys. Lokasi mereka jumpa Gabby adalah berdekatan dengan Grand Teton National Park, yang di mana van Gabby telah berjaya dirakamkan dekat dalam video YouTuber yang bernama Bethany itu, yang Kiru cerita tadi itu. Pada 12 Ogos, seorang lelaki telah membuat satu emergency call yang mengatakan dia ternampak ada satu pasangan yang tengah bergaduh. Pasangan tersebut adalah Gabby dan Brian, yang di mana dia nampak Brian telah menampar Gabby untuk beberapa kali, dan juga dia pergi pukul Gabby. Dalam pada masa yang sama, ada juga adegan kejar-mengejar antara Gabby dengan Brian, yang di mana Brian lah orang yang kejar Gabby tu, sebab dia kejar tu sebab dia nak pukul Gabby. Gabby lagi tu sebab dia nak elak daripada dipukul Brian. Itu apa yang emergency call tu cakap. Jadi disebabkan orang yang call tu dia tak nak masuk campur, dia buat panggilan polis untuk bantu Gabby daripada terus dipukul oleh Brian. Yelah, sometimes kita tak tahu kan apa punca dia, apa sebab dia. Kalau tiba-tiba masuk campak, kita pula kena pukul kan, ataupun something else yang jadi. Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman, Where's about it at? 5'6" beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? Cooperative, but what do you say? What were they doing? We drove by, and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate. Just give me 1 sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van with the license plate of. It was white Florida license plate. It was the make was a Ford model with transit. Black ladder on the passenger side. Black ladder, passenger side. White Ford Transit. White Ford Transit. Okay, what's your name?
Selepas mendapat panggilan tersebut, polis terus bergegas ke lokasi yang diberikan lelaki berkenaan, and boom, dorang memang nampak van putih and nombor plat yang sama diberikan lelaki berkenaan ada dekat situ. Van tu ada dekat situ, maknanya betul. Jadi polis pun berjaya merakamkan beberapa keterangan daripada pasangan kekasih ni melalui body cam, guys. His names? Gabby, Brian, okay. Apa yang kita boleh nampak daripada footage body cam tu, polis diorang bertindak untuk pisahkan pasangan tersebut untuk satu malam. Diorang cakap, okay, kau kena separate untuk satu malam, tengok macam mana. And then diorang pun macam accept lah apa yang polis tu suruh. Okay lah, I follow your orders. Dia cakap macam gitu. I'm not gonna release you guys together. I want you guys to stay away from each other tonight. And then polis pun ambil keterangan daripada Brian dulu. Brian mengatakan dorang have a fight, ada pergaduhan sikit antara dorang, and dalam pada masa yang sama dia cakap Gabby yang attack dia dulu sebab memang nampak ada kesan luka dekat kening Brian, tak silap sebelah sini ataupun sebelah sini. I'm not sure. Tapi bila Gabby punya keterangan, dia bagi tahu Brian tak bagi dia masuk dekat dalam kereta padahal dia tengah ada banyak kerja nak buat time tu. Dia bagi tahu lagi dia dah cuba minta maaf dengan Brian sebab dia ada anxiety and also OCD. But Kero masih lagi mencari betul ke yang si Gabby ni ada OCD and anxiety. Kero cuba cari statement yang mengatakan dia memang ada penyakit tu dekat internet, tapi belum jumpa lagi, guys. Sebab apa tau? Kira takut Gabby ni dia cakap yang dia ada sakit OCD and anxiety tu adalah untuk protect Brian daripada kena tangkap dengan polis. Dia terpaksa bagi tahu dekat polis yang dia adalah punca pergaduhan tu sebab dia tak nak Brian kena tangkap. Sebab orang dah nak kahwin sebenarnya. Dia macam nak protect Brian daripada kena tangkap dengan polis. Kalau memang betul si Gabby tu tak ada sakit, memang boom, memang betul lah dia protect Brian, guys. Ada satu part dalam video body cam tu, memang part tu pun dikritik oleh orang ramai. Orang kritik cara polis tu treat dengan Brian, cara polis tu berkomunikasi dengan Brian. Polis macam seolah-olah nak menyebelahi Brian dengan mengatakan perempuan ni adalah histrionik. Kalau korang nak tahu, histrionik tu dia macam satu sikap yang nakkan perhatian secara berlebih-lebihan, terlampau nakkan perhatian sampaikan lelaki rasa rimas. And kalau korang nak tahu, polis tu sejak boleh bergurau lagi dengan si Brian ni pasal benda tu. You know, he's swinging, and I was a lot of angles, a lot of nails, a lot of rings. And dorang anggap yang mangsa sebenar dia adalah Brian, mangsa kepada histrionic woman. Polis akhirnya tak ada buat tindakan lanjut, and dorang melaporkan yang dorang tu tak ada bukti yang cukup untuk membuat tuduhan jenayah ke atas Brian. Salah satu sebab dia maybe si Gabby tu dia dah pusing, and Brian pun nampak macam tak menunjukkan apa-apa tindakan yang kasar kepada Gabby. Brian cuma cakap dia tolak Gabby sebab dia tak nak Gabby pukul dia. Dia cakap macam tu dekat polis. And that is one of the reason kenapa Brian tak ditangkap atas tuduhan domestic violence, guys. So polis ada juga ambil keterangan daripada kawan Gabby dan Brian. Semuanya mengatakan dorang ni adalah pasangan yang ceria, yang bahagia. Tak ada langsung tanda-tanda Brian ni seorang orang yang jahat tau, yang jenis laki yang kaki pukul. Tapi tak boleh cakap juga, guys, sebab kadang-kadang laki ni dia kalau baru-baru kenal kita nampak dia baik, tapi dah lama sikit keluarlah semua dia punya belang tu kan. Kita tak boleh cakap juga. Yalah, mula-mula kenal memang baik, tapi lama-lama pak musuh. Contohlah. Polis mengklasifikasikan Gabby sebagai homicide, iaitu mati dibunuh. And for the info, kes ni masih lagi disiasat sebab Brian masih lagi melarikan diri dan tidak mahu bertolak ansur dengan kes ni. Mungkin dia yang buat, or dia dipaksa buat, or anything else. Maybe dia tak buat, orang lain buat, tapi disebabkan dia takut kena tangkap sebab dia tak ada bukti yang kukuh untuk protect diri dia, dia terpaksa larikan diri. Kalau tak, dia kena tangkap and then dia kena penjara. Itu salah satu teori juga. This case remain mystery, and kalau ada info lanjut, Carol akan sertakan dekat dalam next video. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.